Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan sahabat-sahabat saya yang dapat menghadirkan diri. Saya tak kenal, tapi saya beritahu, saya tanya tadi siapa dia, Ketua Muslimat Puan Rini. Yang mana Puan Rini ni? Alhamdulillah, Puan Rini dan teman-teman Muslimat yang dapat menghadirkan diri pada hari Minggu ini, yang sudah tentulah hari Minggu ni banyak kita punya aktiviti-aktiviti yang bersilang-silang di antara kita. Ada yang bertunang, ada yang majlis anniversary, ada yang majlis perkahwinan, ada yang pertemuan keluarga, ada yang menyambut berbagai-bagai sambutan hari jadi dan sebagainya. Biasanya hari Minggu inilah. Tapi saudara, teman-teman saya ya, sebagai seorang Muslim ni, kita mesti bijak memilih. Bijak memilih. Tadi subuh di masjid saya, pensyarah itu memberikan 6 perkara yang harian yang elok kita jalankan. Salah satu daripadanya sembahyang sunat istikharah. Sembahyang sunat istikharah ini bukan perkara besar, yang kecil-kecil pun. Aku hari ini nak pergi majlis kahwin ke, yang diliput oleh awal-awal lagi, kerana aku saudara yang nak kahwin ni saudara aku sudah pergi dalam kuliah duha. Kalau ikut Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, dia orang sembahyang istikharah dua rakaat. Dan daripada istikharah itu nanti macam ada satu signal yang mana lebih baik di antara dua. Sebab istikharah ini adalah bertujuan untuk mendapatkan restu daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang kita lakukan itu. Pilihan yang kita lakukan itu tepat sebab pilihan itu direstui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biasanya kalau kita pilih menggunakan istikharah, bukan hanya nak kahwin, kan perempuan yang kita kenal, yang kita berkenan tu ada 2-3 orang. Jadi kita beristikharah yang mana di antara 3 itu yang bakal menjadi isteri kita. Ataupun ibu bapa, orang datang meminang, seorang tu askar, seorang tu polis macam askar juga, dan seorang tu bomba. Tiga pakai pakaian uniform. Mana satu yang nak dipilih? Rupanya lebih kurang sama, qualificationnya lebih kurang sama, kedudukannya lebih kurang sama, umurnya lebih kurang sama. Jadi kita istikharah. Kemungkinan yang ditujukan ialah pegawai bomba itu yang ditujukan melalui signal yang didapati daripada yang kita peroleh nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi sekarang ni pilihannya nak hadir majlis ini di Surau Alam Jaya ini, atau kita nak pergi kepada majlis-majlis yang agaknya dari segi sambutan, dari segi ramainya, lebih disambut daripada kehadiran kita di Surau Alam Jaya ini. Tapi kita pilih untuk datang ke Surau Alam Jaya. Ini sebenarnya tuan-tuan dan puan ya, digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah pilihan yang terbaik.
Yusuf Qaradawi, Dr. Yusuf Qaradawi menyebutkan namanya ada fiqh aulawiyah. Fiqh aulawiyah ini ialah fiqh memilih yang mana prioriti dalam hidup kita. Sunnah Nabi Muhammad SAW ialah prioritinya apa saja yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan Allah, yang berkaitan dengan Rasul, yang berkaitan dengan ibadah, itu prioriti. Maknanya perempuan, tuan-tuan sudah memilih yang betul. Prioriti kita betul, senarai keutamaan dalam hidup kita betul. Sebab yang lain tu majlis hari jadi mungkin tidak secantik majlis ini. Majlis perkahwinan mungkin tidak secantik majlis yang kita adakan pagi ini. Majlis apa juga majlis yang kita adakan di luar daripada rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini mungkin tidak secantik daripada majlis yang kita hadir pada pagi ini. Biar sikit orang, tak ada masalah. Tak ada masalah. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak kira majlis itu 1,000 orang ke, 10,000 orang ke, 100,000 orang ke, ataupun 2 orang. Sebab kalau 2 orang itu masing-masing ikhlas, masing-masing dia duduk mendengar dengan niat untuk menjalankan, melakukan apa yang dicadangkan oleh penceramah untuk dirinya, untuk keluarganya, itu lebih baik daripada hadir dalam majlis ada 1,000 orang yang lara, yang tidak sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak panjangkan pada pagi ini, tuan-tuan ya. Mungkin nanti dalam hidup kita ni banyak pilihan nak dibuat. Macam-macam pilihan. Macam-macam pilihan nak dibuat. Daripada yang sekecil-kecilnya, yang sedang sampai yang sebesar-besarnya, kita terpaksa buat pilihan. Bapa sebagai ketua keluarga kena buat pilihan. Mak sebagai timbalan ketua keluarga kena buat pilihan. Dan pilihan yang tepat ialah pilihan yang ada kaitannya dengan Allah. Akan ada kaitannya dengan kasih kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ada kaitannya atas usaha kita untuk mempertabatkan Islam. Dalam Al-Quran disebut ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kamu pilihlah kehidupan ini atas nama kamu kasih kepada Allah. Kita duduk kat sini, saya datang all the way daripada Taman Tun Dr. Ismail pasal saya kasihkan Allah. Saya datang ke Alam Jaya ni pasal saya kasihkan Allah. Sebentar lagi, sekitar dalam 1 jam suku nanti, saya meninggalkan majlis ini pun kerana saya kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, saya kasihkan Nabi Muhammad. Hari ini tajuk yang diberikan saya ialah sunnah Nabi Muhammad dalam konteks kehidupan berkeluarga. Apa dia sunnah Nabi Muhammad? Macam mana nak angkat sunnah Nabi Muhammad ini dalam konteks kita mengendalikan, menguruskan keluarga kita. Perempuan dan tuan-tuan yang dirahmati sekalian. Nabi Muhammad SAW ni hari ini hari yang ke 23 kot Februari awal. Berapa hari ni? 23 ke 22? 22 Februari awal. Maknanya kita sudah 10 hari meninggalkan tarikh sebenar kelahiran Nabi Muhammad SAW, iaitu pada 12 Februari awal. Kalau 10 hari sudah berlalu, maknanya hari ini 22, 10 hari sudah. Jaraknya daripada tarikh Nabi hingga kita berada pada tarikh sekarang ini pada 22 hari bulan Rabiul Awal. Perempuan ya, terlebih dahulu saya nak menyebutkan ya. Tak ada satu manusia, dengar ni, tak ada satu manusia daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, manusia yang sangat dikasihi oleh Allah, manusia yang sangat dicintai oleh Allah, manusia yang sangat diridui oleh Allah, melainkan seorang insan namanya Nabi Muhammad SAW. Tak ada. Begitu banyak nabi-nabi. Ulama kata perempuan, jumlah nabi yang dapat dikira 124,000 orang nabi. Puja ramai nabi tuan-tuan, 124,000. Tetapi yang perempuan, tuan-tuan dan saya wajib beriman kepadanya 25 nabi yang nama mereka tersenarai dalam Al-Quran. Itu dia Nabi yang kita wajib beriman. Kan rukun iman, percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi dan Rasul, ya, percaya pada qada dan qadar, percaya pada hari akhirat. Itu 124,000. Yang paling atas sekali, yang paling akhir, Nabi Muhammad ini Nabi yang terakhir. Nabi Muhammad Nabi yang terakhir, penutup
segala rangkaian Nabi ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang terakhir. Dan Nabi yang terakhir ini tempatnya di antara Nabi-Nabi 124,000 atau 25 orang tadi. Kemuncak kenabian dan kerasulan ialah pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula saya katakan jumlah manusia daripada Adam sampai sekarang ni saya rasa berapa triliun jumlah manusia yang berada di puncak daripada kemuliaan manusia ialah Nabi Muhammad. Nombor 2, jumlah Nabi yang begitu banyak 124,000, 25 orang yang kita wajib beriman dengannya. Kemuncak yang duduk di atas kemuncak kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang ketiga, Nabi Muhammad ni. Nabi Muhammad hidup tak lama dibandingkan dengan nabi-nabi yang dulu tu, Nabi Adam berapa, Nabi Nuh berapa ribu tahun hidup, ya. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya sebahagian daripada 1000 tahun umur mereka, 100 tahun umur mereka. Tapi umur Nabi Muhammad ni 63 tahun. Dan sejak mendapat wahyu sampai wafat, dia bekerja untuk menjalankan kerja kenabian dan kerasulan selama 23 tahun. Dan 13 tahun dia bekerja untuk Islam di Mekah, 10 tahun di Madinah. Yang ketiga. Yang keempat, Nabi Muhammad ni tuan-tuan sangat kasihkan umat. Nanti kita cerita, sangat-sangat kasihkan umat. Ditanya oleh sahabat kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, macam mana tingkat kasih Nabi Muhammad terhadap umat? Sahabat tanya Nabi Aisyah. Aisyah jawab, aku lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sujud sembahyang malamnya, dalam tahajudnya, Nabi sujud begitu lama. Yang aku dengar daripada dadanya seperti kawah yang besar dipenuhkan dengan air, lepas tu dinyalakan api yang begitu marah, api sebesar-besar api untuk mendidihkan air dalam kawah itu. Pendidihan air dalam kawah itu, bunyi berkocaknya air itu setelah mendidih, begitulah bunyi dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa sujudnya. Ya. Dan Aisyah kata, aku dengar Nabi mengucapnya berulang-ulang, berulang-ulang disebutnya dalam sujudnya. Apa Nabi sebut? Allahumma ummati, Allahumma ummati, Allahumma ummati. Wahai Allah, umatku, umatku, umatku. Setiap malam Nabi tak pernah tinggal tahajud. Setiap pagi, dini hari, Nabi tak pernah tinggal tahajud. Abu Bakar Siddiq tak pernah tinggal tahajud. Umar bin Khattab tak pernah tinggal tahajud. Utsman bin Affan tidak pernah tinggal tahajud. Sayyidina Ali karamallahu wajhah tidak pernah tinggal tahajud. Sayyidina Atta dan Aisyah tak pernah tinggal tahajud. Sayyidina Khadijah tak pernah tinggal tahajud. Ummi Kalsum tak pernah tinggal tahajud. Ini semua isteri-isteri Nabi tak pernah tinggal tahajud. Hadis kata, sallu bil lail walau raka'ah. Sembahyang tahajud lah, sembahyang malam lah, wahai wanita, wahai teman-teman ini. Walaupun kamu mampu melakukan tahajud itu setakat 1 rakaat, buat walaupun 1 rakaat. Ada ulama mengatakan sembahyang witir kita selepas sembahyang isyak itu pun dikira tahajud. Buat, jangan tak buat. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lagi, wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ini nak cerita ni tadi kan sunnah Nabi dalam keluarga, sunnah Nabi mengurus keluarga, sunnah Nabi mentadbir keluarga, sunnah Nabi menghidupkan keluarga, sunnah Nabi untuk dipraktik seisi keluarga. Antara sunnahnya ialah Nabi bangun malam bertahajud. Dan tuan-tuan, tadi yang ayat yang saya baca, wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Sunnah Nabi. Apa dia? Nabi minta kita bangun malam, mengerjakan tahajud,
dalam suasana manusia sedang tidur lena, yang lainnya, apa kata Allah, apa kata Nabi? Maka masuklah kamu ke syurga dengan penuh kesejahteraan. Tahajud syurga, sembahyang taubat syurga, sembahyang witir syurga, sembahyang hajat syurga, sembahyang tasbih syurga. Jadi kita kenalah sebagai sunnah Nabi Muhammad. Saya tengok pun teman-teman ni dah dewasa semuanya, umur 40, 50, 60, 70. Marilah kita mengakhirkan umur-umur kita ni banyak sujud, banyak rukuk, banyak sujud dan banyak menangis. Rasulullah SAW dilaporkan oleh Sayyidatina Aisyah, bila ditanyakan, dia katakan waktu dia sujud, bunyi daripada dadanya macam air dalam kawah yang menggelegak itu, begitu bunyinya. Dan bila dia sujud, Aisyah mendengar yang sebutnya Allahumma ummati ummati. Bila dia bangun daripada sujud, apa Aisyah nampak tentang tempat sujudnya? Aisyah nampak tempat sujud Nabi Muhammad banjir dengan air mata baginda, banjir dengan air mata baginda. Macam mana? Kalau kita dah umur 50, 60, 70 ni tak pernah meneteskan sebutir air mata pun pada dini hari seperti itu, macam mana? Macam mana kita ni? Apa lemah sangat kita ni? Susah sangat nak nangis, susah nak nangis. Ada hadis mengatakan orang yang susah nak mengeluarkan air mata tu kerana hatinya separuh mati. Hati separuh mati, susah nak nangis. Apalagi tuan-tuan dan tuan-tuan, kalau orang yang hatinya hidup tu, hatinya hidup ikut sunnahnya, tengok orang sujud pun kita boleh menangis. Tengok orang baca doa kita boleh menangis. Tengok orang baca Quran kita boleh menangis. Saudara, tengok satu orang tu mak yang pergi ke klinik dipimpin oleh anaknya. Maknya dah pokok 3 dah, umur hampir 80 tahun. Anaknya pimpin pelan-pelan, pimpin sampai kepada klinik. Klinik tu mewajibkan kita buka kasut. Anak tu tuan-tuan ambil tangan dia, pegang kaki ibunya, tanggalkan kasut ibunya, satu-satu ditanggalkannya. Kita tengok suasana itu, anak pimpin dengan penuh kasih sayang, anak pegang kasut, tanggalkan kasut ibu. Pada hati yang lembut, hati orang yang beriman, nangis kita tengok. Sebab itu satu peristiwa, tak semua orang buat. Perempuan mungkin tak buat, tuan-tuan mungkin tak buat, tapi orang lain buat. Kita hiba sebab aku tak buat. Sampai mak aku mati aku tak buat. Tangan ini tak pernah pimpin tangan mak aku. Ni. Itu yang kita nangis tu. Tangan ini tak pernah aku tanggalkan kasut selipar mak aku. Tangan ini. Cuba tuan-tuan. Mak kita dah tak ada dah. Dan mak kandung ni tak ada galang ganti. Bapa kandung tak ada galang ganti. Kahwin dah 4-4. Tak boleh digantikan ibu kandung yang melahirkan kita, yang dalam rahimnya 9 bulan 10 hari. Waktu dia melahirkan kita, tuan-tuan, waktu dia melahirkan kita, nyawa ibu itu berada di hujung-hujung rambutnya. Nyawa ibu wanita yang melahirkan anak, hadis kata nyawanya ketika itu berada di hujung-hujung rambutnya. Saudara yang dirahmati sekalian, itu cerita Nabi Muhammad sayangkan umat. Macam mana gambaran Nabi Muhammad sayangkan umat lagi? Waktu Nabi nak wafat, Nabi nak wafat ni tuan-tuan dan puan, Allah ditakdirkan tidak memberikan Nabi ini kemudahan-kemudahan yang sepatutnya diberikan kepada Nabi. Maknanya mudah wafatnya, tak ada seksa dalam wafatnya, tak ada sakit dalam wafatnya. Matanya tutup rapat, tak buka-buka lagi, dalam keadaan yang aman, sentosa, rehat, dalam keadaan rehat. Mati merupakan kerehatan, tapi tidak kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dikatakan saudara, Nabi mengalami sakit yang berat. Dalam hadis, sakit yang berat. Dan dia ada dialog dia dengan Aisyah dan sebagainya waktu dia nak wafat tu. Dan apa dia kata? Sakitnya orang nak mati ni
Macam dia ditusuk, tahu tusuk, macam dia tusuk 200-300 pedang. Orang nak mati dia tuan-tuan, punya sakit macam dia ketika nak dicabut nyawa. Sakitnya macam ditusuk 200-300 pedang. Dan masa nak keluar, nyawa nak keluar tuan-tuan, daripada umur-umur, nyawa nak keluar daripada umur-umur. Mula daripada kaki sampai ke lutut, sampai ke apa, nyawa jalan begitu tu. Sampai ke perut, sampai ke dada itu nampaknya ombak. Orang nak mati ni ada ombak. Ombak, dadanya berombak. Sampai ke leher, sampai ke dagu. Akhirnya, tuan-tuan, kadang-kadang mata terbuka aja begitu. Apa dia pandang tuan-tuan? Orang nak mati ni kebanyakan mata terbuka. Apa dia pandang? Dia pandang tuan-tuan, sama ada syaitan, sama ada iblis, sama ada malaikat yang akan mengiringinya untuk pergi meninggalkan dunia bersama-lamanya. Apa Nabi kata? Aku ditakdirkan ditimpakan penyakit yang berat dan mengalami saat kematian, kewafatan aku yang sangat berat. Nabi kata apa? Aku syukur kerana diberikan kesakitan yang sedemikian. Sebab kalau kesakitan ini aku terpaksa menanggung sakit umat aku ketika mati, aku redalah menanggung kesakitan seluruh umat ke atas tubuh badan seorang insan namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cuba bayangkan. The Nabi is prepared to undergo all the pains. The pains yang akan dialami oleh umat Muhammad, juta-juta bilion umat Muhammad. Letakkan semua kesadaran itu kepada seorang insan namanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad redha untuk menggalas kesakitan itu. Sebab kasihnya Nabi Muhammad kepada umatnya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tuan-tuan, sayangnya Nabi kepada kita. Hanya kita tak sayang Nabi. Dalam keluarga, dari kita bangun tadi. Sekarang ni hari Ahad, kita bangun tidur pagi tadi. Saya nak tengok yang mana ikut sunnah, yang mana tak ikut sunnah. Kita bangun pagi tadi, tuan-tuan bangun tadi. Saya tak tahu perempuan bangun pukul pagi tadi. Saya bangun agaknya dalam pukul 4.30 pada pagi tadi. Dan pada pagi-pagi yang lain, biasanya, minta maaf tuan-tuan, biasanya kadang-kadang ada juga tertinggal, tapi biasanya belum tinggal lagi lah tahajud. Tak tinggal lagi tahajud. Bangun 4.45, pukul 5 masih boleh lagi. 2 rakaat sembahyang tahajud, tambah lagi 2 rakaat sembahyang tahajud, tambah lagi 2 rakaat sembahyang tahajud, 6 rakaat sembahyang tahajud. Kemudian tu 2 rakaat sembahyang taubat, dan diikuti dengan 2 rakaat sembahyang hajat, dan mengakhirkannya boleh buat 1 rakaat sembahyang witir. Atau kalau masih tidak mengizinkan, 2 rakaat tahajud, 2 rakaat taubat, 1 rakaat witir, cukup dah. Kalau 2 rakaat tahajud, 2 rakaat taubat, 1 rakaat witir, perempuan boleh buat dalam masa 15 minit. 15 minit. Kalau perempuan yang pukul 5 sampai 5.15 boleh bertahajud lagi, boleh berwitir lagi, boleh berdoa lagi. Sampai 5.20 ambil Quran, baca Quran sekurang-kurangnya 1 muka surat pagi tadi. Selepas itu dengar azan. Bila azan tuan-tuan dengar, perempuan dengar, yang laki-laki dengar azan mesti ke masjid, mesti ke surau ni, mesti ke surau Alam Jaya ni, mesti ke surau. Isteri yang ditemani oleh suami atau anak perempuan yang ditemani oleh mahramnya, elok ke surau. Dan sampai di surau, buat 2 rakaat sembahyang sunat subuh. 2 rakaat sembahyang sunat subuh dalam hadis lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. 2 rakaat sembahyang sunat subuh pahalanya dunia dan seisi-isinya. Can you imagine kan?
Pagi tadi dapat dunia dan seisi-isinya. Next day, Monday dapat dunia dan seisi-isinya. On Tuesday dapat dunia dan seisi-isinya. On Wednesday dapat dunia dan seisi-isinya. Hari Khamis dapat dunia dan seisi-isinya. Hari Jumat akan datang dapat dunia dan seisi-isinya. Hari Sabtu dan hari Ahad mencukupkan 7 hari, kita dapat dunia dan seisi-isinya. Tapi kita tak buat. Tak maaflah, perempuan buat, kasih tahu tuan-tuan buat dah. Tapi yang belum buat kena buat. Yang dah buat teruskan secara istiqamah. Ini sunnah. Sunnah Nabi. Apa kata ulama tuan-tuan bila mengulas tentang tahajud ni? Ada masalah dengan suami isteri, ubatnya tahajud. Ada masalah dengan anak. Anak 4 orang, 3 laki-laki, 1 perempuan. Kita tak boleh kawal anak kita. Kita tak boleh kawal anak kita. Malam tadi saya bagi ke salah satu masjid di Taman Malawati. Saya tak mahu sebut lah masjid yang mana. Ramai yang datang kuliah maghrib saya. Tapi yang sedih, yang sedih, tak ada seorang pun anak muda umur 13 sampai 20 tahun. Tak ada seorang pun. Yang ini nampak ni Masya Allah, di 1, 2, 3, 4. At least ada wakil dia 5. At least ada wakil dia 6, 7. Ada wakil. Malam tadi begitu ramai, masjid besar ni, masjid besar tuan. Tambah lagi serambi, buat baru serambi besar. Kapet dia secantik-cantik kapet. Kapet dia dekat 100,000. Buat kapet bagus semuanya, cantik. Tapi tuan-tuan, kehadiran yang bagus pada malam tadi, tak ada seorang pun anak muda umur 13 sampai 20 tahun. Saya pergi begitu sebab begitu tuan. Kalau tunjuk saya anak berumur 13 hingga 20 tahun dalam majlis yang bermak ini, di masjid yang hebat, yang besar ini, tunjuk saya. Tak ada seorang pun. Tak ada seorang pun. Apa nak jadi kepada keluarga? Apa nak jadi kepada agama? Apa nak jadi kepada mereka bila mereka menjadi manusia dewasa kahwin? Kalau bujang tak datang masjid, kahwin tak datang masjid. Kalau kahwin tak datang masjid masa dia kahwin, masa dia tua tak datang masjid. Kalau tua tak datang masjid, akhirnya mati sebagai orang yang bukan pemakmur kepada masjid. Saudara-saudara, mari kita insaflah dengan diri saya ni, insaflah. Sampai masanya kita kena insaf. Tengok anak-anak kita, gambarkan muka-muka anak kita. Nanti saya nak sebut ini. Apa yang saya maksudkan dengan melihat gambar muka-muka anak kita sekarang ini? Untuk apa? Nanti kita cerita selepas ini. Balik tadi tuan-tuan dan puan, sunnah dalam keluarga. Saya kata tadi, pagi tadi kita bangun, sunnahnya ialah bangun awal, seawal-awal, kalau boleh selewat-lewat jam 5, lakukan terlebih dahulu tahajud, kita panggil qiyamul lail. Untuk kita ni 2 rakaat sembahyang tahajud, 2 rakaat sembahyang taubat, 2 rakaat sembahyang hajat kalau boleh, dan tutup dengan 1 sembahyang sunat witir. Lepas tu baca Quran 1 muka, bersedia untuk ke masjid, datang ke masjid, kita mendengar azan, kita sudah di masjid. Mendengar azan subuh, kita sudah di masjid. Kaki sudah berada di sof-sof masjid ini. Bila azan diazankan, tuan-tuan dan puan, terus jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata muazzin. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Kita jawab la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwata illa billah. As-salatu khairu minan naum. Saddaqta wa barrarta 'ala dzalika minasyahidin. Tuan-tuan, kita tanya anak tuan-tuan, tanya isteri, tanya suami. Siapa yang tahu jawapannya bila muazzin, bila Bilal mengatakan as-salatu khairu minan naum? Saya yakin tanya pada anak-anak 10 orang, 1 orang pun tak boleh tanya, tak boleh jawab. Macam mana nak menjawab
Bila Bilal mengatakan as-salatu khairun minan naum. Saya sebut tadi, saddaqta wa bararta ala dzalika minasyahidin. Saudara-saudara, Allahu Akbar, Allahu Akbar, akhirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di mana kita? Kita sudah ada di surau Alam Jaya, sudah berdiri di saf-saf, dan kita pilih saf yang paling depan sekali. Bawa anak saf yang paling depan, suami saf yang paling depan, wanita di belakang. Di belakang pun ada saf-saf. Pastikan kita dapat saf yang pertama. Sunnahnya dalam keluarga, sunnah dalam keluarga, tuan-tuan, punya banyaknya pahala orang yang berdiri duduk di saf yang pertama. Nabi kata, kalau kamu perlu berundi, undilah, buat undian supaya kamu menang dalam undian dan membolehkan kamu duduk dalam saf, berdiri duduk saf pertama. Saya nak tanya tuan-tuan, bila tuan-tuan duduk saf pertama? Bila anak kita duduk saf pertama? Bila menantu kita duduk saf pertama? Bila adik-beradik kita duduk saf pertama? Kesian bapa-bapa kita yang dah tua tu, tak pernah duduk lagi berdiri di saf yang pertama. Okey, itu sunnah. Itu ikut sunnah dalam keluarga. Okey, sekarang kita bangun pagi, dah pergi masjid, dah baca Quran sikit tadi. Sekarang tuan-tuan, kita nak sarapan pagi. Sikit je, sarapan pagi sikit. Pun ikut sunnah. Apa ikut sunnah? Saudara, sajian masakan yang dibuat di isteri itu, kalau dia tuan-tuan nasi goreng, dia goreng nasi goreng tu, setiap daripada sebutir nasi, satu butir nasi itu. Bahkan tuan-tuan bukan satu butir nasi, satu butir itu bagi lagi 1/100 daripada butir nasi itu berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Tuan-tuan buat nasi goreng itu, setiap butir itu, nasi itu berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ampunkan isteri ini, wahai Allah. Ampunkan isteri ini, wahai Allah. Sunnah. Jadi sunnahnya bila kita memulakan kerja, nak potong bawang, nak potong cili, sekurang-kurangnya Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita memasukkan dalam kuali, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bila kita nak merasa masin tawa atau masin atau masam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasa dengan lidah kita. Sebab apa kita rasa? Kita tak nak suami kita makan terlalu masin. Kita sayang suami, takut darah tinggi. Tak nak pula nak suami kita makan nasi yang kita goreng terlalu tawar, menyebabkan nanti suami kita komplain kerja kita. Bila suami komplain, kita terasa sedih, jauh hati. Bila suami komplain, kita nak elakkan itu. Itu sebabnya dah masak semua, sunnahnya ialah kita sebagai isteri hidangkan makanan dengan penuh akhlak kepada suami. Untuk suami yang terbaik, minta maaf perempuan ni, untuk suami yang terbaik, piring yang terbaik, pinggan yang terbaik, cawan terbaik dalam rumah itu. Tak perlu beli-beli yang lain, tak perlu. Terbaik dalam rumah itu. Apa yang jadi tuan-tuan dan puan ni? Atas apa ni, kat dinding rumah kita tu ada almari-almari. Kat atas tu atas almari. Situlah kita simpan. Sejak kita kahwin dulu, orang hadiahkan kita pinggan mangkuk. Kita simpan di situ, dan pinggan mangkuk tu tak pernah turun lagi untuk digunakan. Saudara, saya nak bagi tahu ni, sunnahnya apa? Sunnahnya kalau kita nak raikan suami, kita bila pinggan mangkuk tuan-tuan yang dibeli di Langkawi ke ataupun orang hadiahkan dari perkahwinan kita yang kita simpan itu, bila dia turun bila ada tetamu datang. Dia turun bila ada ipar kita yang berpangkat jeneral dalam askar datang rumah kita. Kerana nak raih, pinggan itu turun, pinggan itu turun, garpu itu turun, sudu itu turun, sudu kecil turun, sudu teh turun. Tapi suami makanlah pinggan yang gambar bunga ros yang dibeli kat coket tu. Pinggan tu dah 18 tahun dah. Sompik-sompik pinggan tu. Ini bukan sunnah.
Ini bukan sunnah. Saya nak beritahu. Hatta kalau ada maharaja dunia datang pun, maharaja dunia tak perlu disajikan dengan pinggan yang turun daripada langit itu. Siapa maharaja dunia daripada maharaja dunia? Suami kita. Bilalah suami kita nak makan dengan dulang korel kita, dengan pinggan korel, dengan piring korel. Betul tak? Bila balik ni buat satu gerakan menurunkan pinggan-pinggan tersebut. Kita jamu makan tengah hari nanti, sama ada kita masak atau kita tak masak, kita beli, kita letakkan dalam pinggan, bagi tahu suami, bang, saya nak praktik terus ikut sunnah. Daripada syarahan Dr. Hasan pagi tadi, bahawa abang adalah maharaja segala maharaja. Jadi saya turunkan pinggan ni, bang, abang nikmatilah makanan di atas pinggan, atas hormat saya kepada abang, atas hormat saya sebagai isteri kepada abang sebagai seorang suami. Boleh tak abang begitu? Boleh. Kena buat. Yang sedihnya, pinggan-pinggan itu turun, tuan. Pinggan-pinggan itu turun. Pinggan itu keadaan sudah 18 tahun turun waktu majlis tahlil. Oleh kerana suami meninggal, betul suami meninggal dan tak pernah makan dalam pinggan itu. Turun pinggan itu, beri makan kepada orang yang membaca Yasin dan bertahlil. Dan suami tidak ada dalam majlis tahlil itu. Ditahlilkan kerana perginya suami bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bayangkan, bila lagi? Inilah kita tengok yang terbaik. Baju yang terbaik untuk suami, gosokan yang terbaik untuk suami, lipatan yang terbaik untuk suami, gantungan kepada hanger yang terbaik untuk suami, semua untuk suami. Sudahnya layan suami macam maharaja. Layan suami macam maharaja, itu sunnah. Tapi kalau kita layan suami, buat, tadi saya tengok dituangkan kopi pekat tadi. Saya tak minum lah, tak minum kopi kan. Tapi kita tuang kopi, letak atas meja, betul-betul atas cawan togel tu, tak ada piring. Kadang-kadang suami pandang muka isteri, tak berasa tak reda lah dengan cawan togel tu. Alah sama je, dah masuk mulut sama je. Piring ke tak piring ke, dah masuk mulut sama je. Begitu jawab kita. Itulah kita. Saudara, saya nak sebut sebelum saya, sunnah Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya mengatakan, sayang kepada suami. Isteri yang berdoa, dalam doanya tidak menyebut nama suaminya, doanya tak sampai ke langit. Betul tak tu? Anak saya ni, saya yang berdoa, dalam doa saya tidak menyebut nama mak dan ayah, sama ada hidup atau telah pergi bertemu dengan Allah, tak sebut nama mereka, doa saya terawang-awang tidak sampai ke langit. Supaya saya nak tanya tuan-tuan, when was the last time during your doa you mentioned the name of your husband? When was that? Kena. Kalau tidak, tak naik ke langit doa kita. Doa saya tak naik ke langit pasal tak sebut nama mak dan ayah. Sama ada mak dan ayah masih hidup atau mak dan ayah yang pergi bertemu dengan Allah. Hadis Nabi Muhammad SAW disebut begitu. Ulasan daripada hadis oleh ulama disebut begitu. Saudara, balik tadi. Turun makan tuan-tuan, sunnah makan bagi tuan Aisyah radhiyallahu anha. Bila memberi makan kepada Nabi, meraihkan Nabi, tak pernah tak duduk di sebelah Nabi. Kita kadang-kadang ya, letakkan nasi goreng dekat suami pagi tu, letakkan air, letakkan apa-apa semua, letak situ, kita pergi basuh pinggan. Tak boleh. Betul. Pergi menolong, pergi bilik air, nak menyental baju. Tak boleh. Raih suami. Macam mana nak raih suami, tuan-tuan? Macam mana nak raih suami? Sekali-sekali jeling pinggannya, sekali-sekali jeling mukanya, sekali-sekali lemparkan senyuman kepadanya. Jeling pinggannya apa, tuan-tuan? Kalau dia nak mahu tambahan lagi kepada nasi goreng tadi,
Tak payah dia minta. Kita jeling tengok. Punya Pak Lahap je pun suami kita ni. Kecap aja habis. Kita pun tak payah tanyalah. Terus duduk. Tak payah tanya duduk. Kalau dah minta baru bagi, itu kurang penghayatan, kurang maknanya kurang. Tapi tak minta sudah disedukkan ke atas pinggan kita, itu tuan-tuan, itu sesuatu yang lama dalam ingatan. Jadi buat. Dan saya kata-kata keraknya meraih suami ni, kita raih suami, duduk sebelah. Yang eloknya suami minum, kita pun minum. Suami makan, kita pun makan sikit. Walaupun kita tak pergi bekerja, kita berjalankan kerja di rumah. Bukan perempuan tidak bekerja, perempuan full time. Tuan-tuan ni adalah pekerja full time. Your career dengan orang yang bekerja di KWSP, yang bekerja di custom, yang bekerja di LHDN, yang bekerja di polis, dia bekerja. Tapi perempuan di rumah, perempuan kerja daripada bangun tidur hingga tidur semula. Itulah sebabnya Nabi Allah Subhanahu Wa Taala meraihkan wanita-wanita ini lebih daripada yang mana-mana pun. Yang gaji 40,000 perempuan, dia tidak dapat menyaingi isteri-isteri, ibu-ibu yang meraihkan suami dan anak-anaknya di rumah. Allah. Tapi kita ni, bila kita boleh tanya, kita kadang kita jumpa orang, bila bertanya, apa ni, puan kerja kat mana? Alah, saya ni suri rumah je. Kenapa nadanya begitu ya? Kenapa nadanya inferior? Kenapa nadanya ke bawah begitu? Sebenarnya tuan-tuan, kerja kita mengurus suami, mengurus anak, mengurus makan, mengurus minum, mengurus pakaian, mengurus sekolah, seluruhnya. Setiap titik-titiknya, setiap titik peluh yang mengalir akan ditampung oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan titik-titik peluh itu akan ditunjukkan di depan Allah di padang mahsyar. Ya Allah, jangan pula perempuan ditampung pula peluh-peluh tu. Tahu dalam botol. Saya nak sebut, jangan rasa inferior, jangan rasa rendah diri. Sebab tuan-tuan urus anak, urus suami di rumah dengan tidak ada orang lain yang melihat, yang membantu, tuan-tuan perempuan sendiri yang membuatnya. Tapi kalau dia pergi ke office, saudara, sebagai anak dara, mata orang tertumpu kepada kita. Sebagai anak dara, naik lift, orang usik kita. Sebagai anak dara, kita keluar daripada lift, teman-teman di belakang tuan-tuan mengikuti kita. Sebagai orang dalam lift, nak keluar kat pejabat, teman-teman pejabat terus usik kita, terus giat-giat kita. Saudara, dosa. Perempuan yang di rumah, siapa nak giat? Takkan kucing nak giat kita. Takkan lipas-lipas, takkan lipas-lipas yang dekat dapur tu, dekat sinki tu nak menggiat-giat kita. Tak ada. Maknanya bila kita keluar daripada rumah, tuan-tuan, bila kita keluar daripada rumah, apapun, kalau keluar daripada rumah tanpa izin suami, tuan-tuan, keluar seorang wanita daripada rumah tapi tanpa izin suami, dia berada dalam apa? Dalam laknat oleh malaikat akan melaknat mereka. Dan syaitan iblis akan kencing mereka sampai mereka pulang semula ke rumah. Tapi kalau wanita yang housewife, dia bebas daripada ini. Dia tak ada malaikat yang melaknat dia, yang curse dia. Bukan laknat macam ni. The angel curse him, curse her, curse. Dan saudara-saudara, tidak ada syaitan iblis yang kencingkan mereka. Sebab rumah kita, tadi kita baca, ingat tak? Pagi tadi baca satu muka surat Al-Quran. Suami baca satu muka surat Al-Quran.
Anak perempuan baca satu muka surat Al-Quran, anak lelaki baca satu muka surat Al-Quran. Yang itu menghalau segala syaitan dan iblis dari rumah kita. Yang itu menjemput ribuan malaikat meraihkan kita dalam rumah kita. Jangan tinggal sunnahnya, jangan tinggalkan rumah kita, jangan ada rumah kita satu hari tanpa dibacakan Al-Quran. Mesti ada baca Al-Quran. Kalau tidak dibacakan Al-Quran, hadis kata rumah itu kubur, rumah itu adalah kubur. Rumah itu adalah kubur. Puan-puan, reda ke rumah kita tu namanya kubur? Nanti kita boleh baca 2 batu nisan kat depan rumah tu. Reda ke rumah kita namanya kubur? Kita beli rumah tu dekat sini harganya 380,000. Kita buat renovation lagi 120,000. Rumah tu dah berharga 500,000. Perabot-perabotnya kita beli dekat Cerah, dekat IKEA. Kita beli dekat IKEA, semua dekat IKEA. Sudu dekat IKEA, piring dekat IKEA, pecah-pecah dekat IKEA, almari dekat IKEA. Semuanya IKEA. IKEA dekat sini kan IKEA. IKEA dekat kan? Dekat Cerah kan IKEA, IKEA. Semuanya IKEA. Tapi oleh kerana rumah yang hebat dengan IKEA, furnishing semua IKEA, tapi Al-Quran tidak dibacakan. Apa IKEA semua tu? Kubur. Jadi perempuan yang saya bolehkan sekalian, balik tadi. Dah layan suami nak pergi kerja. Bila suami pergi kerja, yang basuh kain tadi jangan terus basuh kain. Yang cuci pinggan dekat sinki tadi jangan terus jangan terus basuh pinggan di sinki. Hantar suami ke pintu. Itu yang Aisyah buat bila Nabi berpergian. Bila Nabi berpergian dalam hadis tuan-tuan dan puan, apa Nabi buat? Berdiri, Aisyah pun berdiri di pintu. Sebelum berjabat tangan pisah antara Aisyah dengan Nabi, Nabi akan cium dahi Sayyidatina Aisyah. Bila Nabi balik dia berpergian, balik kerja macam suami kita, Aisyah sudah tentu tunggu di pintu. Aisyah dah terus tunggu di pintu, dah setia di pintu. Nabi datang terlebih dahulu mencium dahi Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah membawa Nabi masuk. Kalau Nabi berpergian jauh, letih tuan-tuan puan, duduk-duduk sembang sekejap, Aisyah cari bantal, bagi bantal kepada Nabi. Apa Nabi buat tuan-tuan? Nabi ketepikan bantal. Nabi memilih peha Sayyidatina Aisyah untuk jadikan bantal. Berbaringlah Nabi berbantalkan peha Sayyidatina Aisyah. Boleh tuan-tuan cari peha nanti. Nah, apa nak kita cerita? Kita nak cerita apa tuan-tuan? Sunnah Nabi ini kemesraan. Sunnah Nabi ini keamanan. Surah Nabi ini kedamaian. Surah Nabi ini kecintaan. Sunnah Nabi ini kasih sayang yang berpanjangan. Sunnah Nabi ini kerinduan. Itu sunnah. Tapi kita mana ada kita buat semua ni? Mana ada? Tak ada lah. Kalau bapak cerita kepada saya pun saya tak percaya lah. Kita tak buat. Kita tak buat. Suami balik kita masak muka, buka pintu masak muka, pasal letih. Letih lah bang, letih. Abang baju leher abang tu saya sental tadi dekat 2 jam sental leher. Abang kaki abang teronok tak boleh cakap. Seorang suami tak boleh, isteri tak boleh cakap hal-hal buruk dengan suami. Tadi saya sental leher abang di baju. Abang punya daki dahsyat. Tak boleh. Sunnahnya tak boleh menghina suami dalam apa keadaan pun. Sunnahnya tak boleh menghina ibu bapa dalam apa keadaan pun. Dalam apa keadaan pun, you are the first defender of your husband. I am the first defender of my father and mother, my parents. Saudara-saudara, balik, hantar suami kamu ke pintu, salam, cium tangan suami. Puan, saya nak bagi tahu ya, cium tangan ni yang dibolehkan dalam Islam.
cium tangan mak, tangan ayah, tangan tuan, dan istri cium tangan suami. Yang lain tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cium tangan pemimpin sampai lekuk pipi. Jangan buatlah tuan-tuan. Saya tak buat. Saya ahli parlimen, saya tak pernah buat benda tu. Saya adun negeri, saya tak pernah buat. Saya exco kerajaan negeri, saya tak pernah buat benda tu. Saya salam biasa saja. Dengan tuanku pun saya salam biasa saja. Dia tak kata apa pun, dia tak marah kat saya pun. Pasal dia tahu, dia ada ilmu. Ini sampai cium. Dah lah cium tu, kita laki-laki cium tangan bini dia, cium tangan perempuan tu yang bukan mahram kita, bini dia, lekuk. Lekuk pipi tu. Janganlah. Ini kena jelas. Sebab itu bila kita pegang sunnah Nabi ni, everything is very clear. Everything is crystal clear. Semuanya clear. Tak ada doubt. Kamu tidak mahram aku, engkau tidak mahram aku, tak kisah position apa pun kau. Engkau perempuan, aku tak boleh pegang tangan kau. Tak boleh. Jangan. Tak apa. Biar dia marah. Jangan Allah marah. Biar dia murka, jangan Allah murka. Dia murka, habis kat situ. Allah murka macam mana? Di mana tempat kita? Neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dia murka only happen at that particular moment in which you decline to shake her hand. Tapi Allah murka, dia letakkan kita diumbankan ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Pilihlah. Suami pun pergi kerja, lambai sikit, sambil doakan suami selamat dan bawa rezeki yang halal pulang ke rumah. Dengar ni, doakan Nabi selamat, pada yang masih sama doakan supaya dia membawa rezeki yang halal. Kalau dia bawa rezeki yang tidak halal, disunnah. Kalau dia bawa rezeki yang tak halal, hadis mengatakan daging yang terbit daripada memakan daripada rezeki yang tidak halal, memberi daging itu, anak dan isteri makan daging itu, akhirnya daging-daging itu setelah dimakan tumbuh menjadi daging kepada anak, kepada isteri, terutamanya anak-anak itu. Tuan-tuan tahu kata hadis yang wajib berbagi daging yang tumbuh itu, tumbuh hasil daripada yang haram itu, yang wajib baginya ialah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang masih bekerja, adakah kezaliman yang lebih tinggi daripada kita memasukkan anak kita ke neraka? Macam mana cara kita memasukkan anak kita ke neraka? Caranya ialah bagi mereka, sumbatkan makanan yang haram, sumbatkan pakaian yang haram, sumbatkan minuman yang haram. Janganlah. Bukan haram pun, yang syubhah yang kita tak tahu asal usulnya haram atau halal. Syubhah, elak daripada syubhah. Saudara yang saya menceritakan sekalian, kau apa dah? 10.42, 10.45, 10.42. Saya tadi mula pukul apa? Pukul 10. Ya, 9.50. Maknanya lagi 8 minit lah. Akan 8 minit kita habiskan. Ada soal jawab agak-agak aja. Saya bagi soal jawab 15 minit. Boleh tuan? Soal jawab 15 minit. Okey. Suami dah pergi kerja. Apa dapat di rumah? Pertama, jangan bertandang-tandang ke rumah orang lain, menghabiskan masa berborak-borak kosong. Itu namanya lagha. Macam mana dalam Jawi, macam mana dia lagha? Perempuan dia cakap kepada saya, macam mana dia lagha?
Lam, lam, lam ra, ya. Lam ra, satu orang. Lam ra, ya. Ya tu ada titik ke tak ada titik? Kalau ya tu titik, jadi apa baca je? Lari. Kalau ya tak ada titik, lara. Macam ala. Ai lam ya. Kan ya tak ada titik, ala. Kalau yang ada titik, jadi apa? Ali. Apa dia lara? Lara melakukan sesuatu yang tak ada kaitannya dengan agama. Tak ada kaitan dengan agama. Pergi bertandang ke rumah sebelah daripada pukul 8 sampai pukul 11. Duduk kat situ. Cerita, mengumpat orang itu, mengumpat orang ini. Orang tingkat 2 tu dahsyat orang tingkat tu. Dia buang sampah daripada tingkap, dia buang daripada situ, daripada pintu dia buang. Kena kepada orang hari itu. Tak boleh. Nabi tak bagi macam itu. Nabi tak bagi mengadu domba. Itu namanya mengadu domba. Itu namanya fitnah. Itu namanya lara. Bila suami tak ada, tiba-tiba loceng tu bunyi. Nenek. Tengok yang datang tu ialah ipo sulung kita. Suami tak ada di rumah. Tak boleh dia masuk ke rumah. Tak boleh. Kecuali anak, kecuali mak sendiri, kecuali ayah sendiri, mahram. Non mahram tak boleh masuk. Hatta ipo sulung kita tak boleh masuk rumah kalau tak ada suami di dalam rumah. Bagi tahulah. Tak maaf lah bang, tak maaf ya, tak boleh. Kan Lan pergi kerja. Nanti abang datang, kalau abang rehat di mana-mana surau pun, surau abang rehat kat surau namanya surau Alam Jaya. Allah, kau kapet ni baru sudah cantik. Abang jangan pasal ekor tau, nanti orang marah, nanti Bilal marah pasal ekor. Bagi tahu dia. Datang nanti dalam pukul 6 suku. Biasanya Lan balik sampai rumah pukul 6. Abang datang 6 suku. Macam tu cara dia. Janganlah tungdong. Tak keluar, tak bagi tahu apa pun. Kita mengintai tengok Abang Long datang. Tak juga kata apa pun. Yang Abang Long ni pula punya balon lah Abang Long. Kenapa datang waktu masih kata suami dia pergi kerja? Tak boleh, tak ada ilmu ini. Ini namanya tak ada ilmu. Ini tak ada ilmu. Kalau orang ada ilmu, dia hormati adik ibuannya yang ada di rumah, ibu suaminya tak ada di rumah, dan aku tak boleh muncul di rumah dia. Kalau ada ilmu, kalau tak ada ilmu, kalau tak ada ilmu mengamuk pula dia. Aku datang, aku baca pedak, aku nak bakar je cepedak ni. Dia baca pedak, datang dari teman lo. Saudara yang sebenarnya, ya. Ada orang lain macam ni. Ada anak sendiri. Tak apa. Tapi ada anak sendiri. Kalau ada anak sendiri, kena call suami. Kena call. Walaupun ada akhlaknya, kena call suami. Kita dah tahu suami mesti izinkan sebab ada anak di rumah. Yang datang itu abang ipar dia. Mesti tapi tak boleh take things for granted. You got to call him and tell him. Abang, dia dekat pagar tu, dekat pagar dah. Nampaknya cepedak ada 3 biji tu. Suami kita dengar dia suka cepedak. Masuk, suruh masuk. Pasal cepedak aja. Biar cepedak masuk, jangan dia masuk. Jadi perempuan ni, satu lagi ya, kadang-kadang ya, dalam rumah kita adalah saudara-saudara jauh dapat kerja di Kuala Lumpur, menumpang di rumah kita, dan dia bukan mahram. Saudara tapi bukan mahram.
sepanjang-panjang masa puan-puan dan anak-anak perempuan kena tutup aurat sepanjang masa kalau dia ada bersama. Sepanjang masa. Kita ni, saya nak bagi tahu, kita orang Melayu ni, sepupu-sepupu tak apa. Tak boleh. Sepupu tu bukan mahram. Sepupu halal kahwin. Kadang-kadang anak kita pasangkan sepupu tu rapat, tepuk bertampur dengan sepupu. Tak boleh. Inilah kena ada ilmu. Tak ada ilmu, macam mana? Dia, anak kita dengan anak saudara kita ni, dia daripada kecil sama. Kecil sama, sekolah sama, semua. Jadi dia macam adik-beradik, lebih pada adik-beradik. Sebab itu dia tepuk tampur dan sebagainya. Padahal seorang lelaki, seorang perempuan. Tapi pasal dia macam adik-beradik, tak boleh. Kita sebagai mak dan ayah kena nasihat. Betul dia saudara kita, tapi saudara bukan mahram. Dia tak boleh, kau tak boleh tepuk tampur dia. Pasal apa kau tepuk-tepuk dia? Pasal apa nak tepuk, saya bertepuk, dia membalas tepuk juga. Tak boleh. Okey. Suami dah pergi kerja, balik. Tuan-tuan hanya masak sayur yang dibeli dengan duit yang halal. Hanya masak ikan yang dibeli dengan duit yang halal. Hanya gulai, tuan-tuan gulai sotong yang dibeli dengan duit yang halal. Bagi tahu suami kita, yang tidak halal jangan masuk rumah ini. Yang tidak halal jangan masuk rumah ini. Sebab daging yang tumbuh kerana makan benda yang halal, yang layak bagi daging itu ialah neraka Allah SWT. Itu hadis, tapi Dr. Hasan dalam kuliah Tuhanya tadi ada sebut itu abang. Gitu. Nah, suami pun balik bawa. Yang cantiknya ialah suami ni memang letih, tapi ajak Rasulullah SAW. Sunnah ini sunnah. Rasulullah SAW, tuan-tuan, kisar roti dia buat, bakar roti dia buat, potong-potong bawang dia buat. Semua hampir kerja-kerja isteri dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan cuba bayang, Nabi Muhammad ni tuan-tuan ketua dunia, Nabi Muhammad ni presiden dunia, Nabi Muhammad ni ketua besar, Nabi Muhammad ni Nabi, Nabi Muhammad ni Rasul, Nabi Muhammad kesayangan Allah, Nabi Muhammad antara Nabi-Nabi, dia yang pertama yang akan masuk syurga. Tetapi tuan-tuan, dia tolong isterinya di rumah. Macam mana? Nabi cerah dia macam mana? Tolong, kesian. Isteri kita kau ada anak kecil, ada 3 orang tuan-tuan. Bayangkan dia, sibuknya dia. Kalau kita orang lelaki, cuba sekali-sekali tuan-tuan, cuba sekali-sekali. Sekali-sekali kita ambil cuti 2 hari, rehatkan isteri, rehatkan anak perempuan. Kita buat kerja, semuanya kita buat. Basuh kain kita buat, gosok kita buat, menumis kita buat, masak nasi kita buat, menghidang kita buat, cuci pinggan kita buat. Cuma kalau tak terburai seluruh tak tahu lah. Baru kita tahu. Jadi baru kita tahu kenapa kita komplain. Kerana komplain alamak masjidnya ina masjid sana ni sampai tertekan suara ni. Tapi kalau kita dah rasa kerja muslimat, kerja isteri kita di rumah, masjid itu satu benda yang biasa. Dan itulah masjid itu pengikat kasih sayang. Bila suami diberi yang terlalu masin, suami redha dengan itu, ikatan kasih sayang lebih-lebih lagi ikatan, lebih terikat lagi ikatan kasih sayang. Habis makan malam dah makan, mandi. Apa yang saya kata tadi? Dengar tuan-tuan, sebelum azan bagi tahu anak kita, bagi tahu ini sunnahnya. Bagi tahu anak kita yang laki-laki, bagi tahu isteri dengan anak perempuan. Sebab kita nak pergi ni ada mahram, pergi bersama-sama. Apa nak buat? Maghrib sebentar lagi, jam ayah ni maghrib lagi 15 minit. Kita akan sembahyang semuanya sekali, naik kereta
Ni Angah bawa kereta ni, InsyaAllah kita akan sampai 5 minit sebelum azan. Bagi tahu ayah anda semuanya ada. Din, man, hatta, ina, semua ada. Itu dia cakap dengan anak kita, semua ada. Jangan tak buat. Soal dia datang tak datang, buat tak buat, itu soal lain. Soalnya as parents, we must tell them what is right. You have got the courage to tell them what is right, what is wrong, what is right. Kita kena bagi tahu anak kita. Soal dia ikut tak ikut tu soal nombor 2 besok di akhirat. Kalau malaikat tanya kita, engkau ada tak bagi tahu anak engkau? Engkau ada tak memimpin anak engkau? Engkau ada tak bagi nasihat pada anak engkau? Engkau ada tak jaga istiqamah memberitahu dia datang ke surah, datang ke surah, datang ke surah, datang ke surah? Ya Allah, aku ada buat. Tangan dia jawab tuan. Ya Allah, mulut aku ada sebut. Ya Allah, lidah aku ada sebut. Ketika itu tuan-tuan, seluruh anggota akan bercakap di hadapan Allah. Masa itu seluruh anggota akan bercakap di Allah. Baju ni, macam sekarang ni, saya memberi syarahan di surau Alam Damai ni tuan-tuan, di depan Allah SWT. Ya, baju ni, betul Allah. Pukul 9.50 tadi dia bermula dengan satu kuliah. Dia pakai vest ini, dia pakai baju ini, color ini, alhamdulillah. Di depannya ada dua telefon dengan rakaman TikTok dia buat rakaman Facebook dia buat rakaman, ada 2 botol air di depan dia. Semua jadi saksi di hadapan Allah. Saudara, sebab itu perempuan punya saksi untuk masuk syurga ni, saya nak bagi tahu ya. Tadi ingat tak? Kita masak tiap-tiap butir beras menjadi saksi. Kita masak api gas itu menjadi saksi. Kita masak buih-buih daripada nasi yang baru nak masak itu menjadi saksi. Kita masak tuan-tuan dan puan, panasnya menyebabkan peluh orang yang masak itu mengalir. Itu jadi saksi di hadapan Allah. Masya Allah. Sekarang ni bila kita dengar ceramah macam ni, kita kena tukar minda kita. Maknanya sekarang terbeban, abang terbeban, anak 4 orang, beban, tension. Cuba tengok sebaliknya. Tengok macam saya kata tadi, tiap butir nasi menjadi saksi. Kan? Inilah kita kena buat. Berapa mulia aja seorang wanita. Tuan-tuan, saya tulis buku ni. Dulu saya dah bagi tahu masa saya datang. Isteriku ketua bidadari syurga. Bacalah buku ni. Serius tuan-tuan, bacalah. Suami baca, isteri baca. Isteriku ketua bidadari syurga. Entah berapa puluh, entah berapa ratus hadis ayat Quran dalam buku itu menceritakan bagaimana seorang isteri akan dilonjakkan martabatnya di hadapan Allah. Bukan jadi ahli syurga itu hendak, bukan jadi bidadari syurga itu hendak, tapi isteri kita jadi ketua bidadari syurga. Saya nak beritahu, dalam Quran tuan-tuan banyak cerita bidadari. Bidadari itu yang bermata genit, bidadari itu yang penuhnya, kalau tuan-tuan, kalau yang dia punya wangiannya 1,000, 10,000 kilometer dah boleh terasa dengan bauannya. Kalau berludah seorang bidadari yang Allah letakkan di syurga, bidadari yang Allah letakkan di syurga, kalau dia berludah dia sampai ke bumi ni tuan-tuan dan puan, seluruh air di lautan itu menjadi perfume, menjadi minyak wangi. Kita cuba bayangkan tuan-tuan, itu bidadari syurga. Tapi puan bukan bidadari, tuan-puan adalah ketua kepada bidadari itu. Sebab itu perempuan nak ketua dari syurga. Pasal apa tuan-puan jadi ketua? Bidadari yang dicipta oleh Allah itu, mereka dicipta terus diletakkan dalam syurga. Terus diletakkan dalam cipta. Bidadari dicipta terus letak dalam syurga. Tapi perempuan Allah cipta, tapi diletakkan kita ke dunia. Kita kahwin, suami kita jenis panas barat, dan kita dah hidup dengan dia 36 tahun. Satu tempayan air mata. Sudah saya dah sebut, satu tempayan air mata. Satu tempayan air mata itulah yang menjadikan dia ketua bidadari syurga.
Kemudian tu mak mertua mengasuh. Din, kalau mak dah lama buat keputusan, lepaslah dia. Macam mana? Tak menangis bila marah. Sudah habis air mata dah. Air mata pergi mana? Macam mana buat? Oh, dah biasa kena marah, dah hari-hari menangis kata. Jadi suntik aja air mata lah, Okey, apa yang saya nak sebut perempuan dia? Apa nak sebut dia? Ketua Bidadari Syurga ni bukan perempuan dilahirkan letak di syurga. Perempuan sudah mengalami segala penderitaan di dunia. Dengan suami menderita, dengan mak mertua menderita, dengan ipar menderita, tempat kerja menderita. Penderitaan itu menduga perempuan, dan perempuan berjaya dengan dugaan itu, maka perempuan dimertabarkan menjadi ketua Bidadari Syurga. Itu satu. Ya. Tak tahu apa dengar, saya tahu apa dengar. Oh, jangan. Saya tak menangis. Oh, puan tak menangis sebab suami tak pujuk. Menangis pun tak guna. Saya suruh dia menangis. Okey. Okey. Saya faham kalau saya boleh baca apa yang puan sebutkan tu. Ini ramai, bukan puan saja. Saya tengok di akhir-akhir ni, terutama selepas PKP ni, bila kerja gaji dah tinggal setengahnya kerja dah diluncurkan jawatan, setengahnya suami kita siang kerja Dewan Badan Raya, malam bawa Grab. Jadi maknanya tuan-tuan, dia punya temper pun running high. Temper dia punya pun running high. Saya fahamkan begitu. Jadi isteri kita yang di rumah atau bekerja atau tidak bekerja, menahan perasaan ini, ya, kena dimarah oleh suami. Bila suami kita tuan dalam keadaan yang gusar, gundah gulana, apa dia? Perkataannya meracun kita, pandangannya menusuk hati kita, perbuatannya menyebabkan air mata mengalir di tepi muka kita, di tepi mata kita. Nah, ini betul. Tapi apa yang saya nak sebut perempuan dia? Dia ada jalan keluar dia. Jalan keluar dia banyak, jalan keluar dia. Nantilah satu masa nanti dan saya nak bonding, itulah saya nak bonding Puan Rini ni. Saya nak bonding dengan Puan Rini, dengan masjid. Apa benda yang kita nak buat? Kita ni kesedaran yang macam ini bukan boleh sekali. Dia kena ada, dia punya follow up. Dia kena ada begitu. Dia tak boleh sekali saja tuan-tuan harapkan 1 jam suku semuanya akan berlaku, kita ikut sunnah semuanya. No, tak boleh. 1 jam berlaku tuan-tuan, saya sebutkan ini kelemahan suami, ini kelemahan isteri, dan sunnah adalah antara jalan untuk mengatasi kelemahan. Tak boleh dalam masa seminggu, tak boleh buat dalam masa sebulan, tak boleh buat dalam masa setahun, tak boleh buat. It has to be on incremental basis. Increment, sikit. Sebab itu yang saya nak bincang dengan puan ini, apa lagi yang kita dapat bantu? Macam ini tuan-tuan ya. Kalau ada suami kita ni, suami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang kecil 8, 9, 10 orang. 10 orang yang dengar, tapi 40 orang lagi tak dengar. Kalau yang saya sebut daripada awal tadi dia dengar, walaupun tumpuannya kepada muslimat, kan saya juga sebut suami, tugas suami, respon suami. Tapi kalau dia tak dengar, macam mana nak cakap dengan dia? Saya menyampaikan banyak cadangan-cadangan tadi yang dibuat oleh Nabi, kita nak sampaikan kepada perempuan. Tapi macam mana perempuan nak sampaikan kepada suami? Macam mana nak sampaikan kepada suami? Dalam keadaan suami sibuk, dalam keadaan suami tak suka mendengar, dalam keadaan suami yang tak suka konon nasihat, dalam keadaan suami tak suka mendengar nasihat, apalagi nasihat daripada isteri, dia tak nak dengar. Egonya dia. Kita ada suami yang macam itu. Tapi saya nak beritahu, suami yang ego, suami yang panas baran, mempercepatkan lagi doa perempuan diterima oleh Allah.
Serius. Suami jangan memukul. Kalau suami pukul perempuan ni, sekarang ni ada peraturan undang-undang. Kalau suami pukul, letak tangan dekat muka, letak kayu dekat bahu, letak penyapu dekat badan, terus buat laporan polis. Betul serius, sebab ada undang-undang khas nak menjaga isteri-isteri yang berada di rumah sama ada bekerja atau tidak bekerja, untuk melindungi isteri-isteri kita. Apalagi kalau misalnya dia pukul kita, nampak lebam, ambil gambar lebam, buat terus pergi report, dudukkan lebam itu kepada polis. Ini dia. Tak boleh. Saya kahwin dah 50 tahun lebih, tak pernah tangani, tak pernah angkat pun tangan, tak pernah. Sebab mungkin saya ada ilmu sikit. Okey, balik tadi. Malam nak tidur, malam mandi, pergi masjid, dengar majlis ilmu. Apa yang jadi Islam, tuan-tuan, bila saya pergi ceramah? Maghrib ramai maghrib. Habis saja doa sebelum maghrib, susuk banyak dah. Masing-masing balik rumah. Bila azan isyak, semua dia datang balik. Majlis ilmu kosong, tuan. Ini yang berlaku. Okey. Antara lepas sembahyang nak tengok warta berita TV, tadilah dari segi prioriti, dari segi awlawiyat, mana yang penting? Doa ke, majlis ilmu ke, atau nak tengok warta berita, atau nak tengok TV? Mana penting? Kena fikir. Kalau katakan TV penting, warta berita penting, drama TV penting, majlis ilmu tak penting, terserah pada Allah. Tapi kalau dia duduk di sini dengan prioritinya betul, meraihkan majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu, merasakan pentingnya ilmu dalam hidup untuk disalurkan kepada anak isteri, dan akhirnya balik ke rumah, ambil inti-inti yang diucapkan dari ustaz-ustazah, bawa balik ke rumah, laksana. Inilah yang paling baik. Perempuan ni, apa masalah? Saya nak tutup ni. Apa masalah kita? Masalah yang saya nampak rata-ratanya, bukan cerah saja ni, bukan alam jaya je, di mana-mana. Saya dah bercakap 45 tahun ni. Apa dia yang pertama? Yang pertama, keluarga itu tak minat agama, tak minat ilmu agama. Ada suami tak pernah duduk majlis agama, tak pernah duduk majlis ilmu, tak pernah duduk. Terserah pada Allah. Jadi dia sembahyang tak ada ilmu, dia berpuasa tak ada ilmu, dia mendidik anak tak ada ilmu, dia mendidik isteri tak ada ilmu, dia makan tak ada ilmu, dia tidur tak ada ilmu, dia buang air tak ada ilmu, dia pergi kerja tak ada ilmu. Jahil. Dan dia akan menghadap Allah dengan kejahilannya. Sebab itu cadangan saya, tuan-tuan dan puan, sunnahnya, saya bagi satu hadis: man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu nakkan kejayaan hidup di dunia, kuncinya adalah ilmu. Kalau kamu nak kejayaan hidup di akhirat, kuncinya adalah ilmu. Kalau kamu nak kejayaan dunia dan akhirat sekaligus, dua-dua berjaya, kuncinya adalah ilmu. Balik ni bagi tahu suami kita lah, pesan suami itu, sampaikan salam Dr. Hasan. Bang, bawalah saya, bawalah anak ke majlis ilmu. Bang, bawalah saya dan bawalah anak-anak di mana-mana pun, masjid negara kita pergi bang. Kita ada kereta bang, kan? Masjid ceras kita pergi, masjid ceras perdana kita pergi, di mana-mana pun kita pergi. Bawa anak untuk menimba ilmu, kerana ilmu itu penting, bukan saja untuk hidup, tapi penting untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya nak tutup begini perempuan ya. Saya nak tutup dengan 4-5 perkara. Pertama, tuan-tuan perempuan ya, kita mempunyai Nabi yang merupakan insan pilihan. Namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Jadi, atas nama kita mempunyai Nabi, sayangilah Nabi, cintailah Nabi,
kasihilah Nabi. Dengan cara apa kita sayang, kita kasih? Kita hayati sunnah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan Nabi, kata Nabi kepada engkau ada dua. Aku tinggalkan sebagai harta aku kepada engkau. Aku sudah wafat, aku tinggalkan dua perkara. Kalau engkau berpegang kepada dua perkara ini, engkau tidak sesat. Dalam hadis itu sebut engkau tidak sesat. Dalam keluarga tak sesat, sebagai suami tak sesat, sebagai isteri tak sesat, sebagai anak tak sesat, sebagai jiran tak sesat. Apa yang tidak menyesatkan? Kalau engkau pegang dua perkara. Yang pertama Al-Quran, kitab Allah. Yang kedua sunnah, cara Nabi hidup. Macam yang saya paparkan, daripada bangun tidur sampai bekerja, semuanya tadi itu sunnah kehidupan Nabi Muhammad. Kena buat. Nombor dua, setelah kita tuan-tuan puan ya, faham Nabi dan sunnah Nabi, apa nak buat? Yang kedua, tuan-tuan puan, insya-Allah kita kena ada ilmu supaya kita yakin bahawa apa yang diturunkan Nabi Muhammad itu sebenarnya adalah daripada hidayah Allah. Apa yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya setiap satu yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan ciptaan Nabi Muhammad. Setiap satunya adalah bermula daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ikut Nabi Muhammad, artinya kita ikut titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat Quran disebutkan, ikutlah Nabi apa yang disuruh, tinggalkan apa yang ditegah oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah juga ikut perintah Allah, ikut larangan Allah, ikut suruhan Nabi, ikut tegahan Nabi. Itu dia. Nombor tiga, tuan-tuan dan puan ya, bila kita dah tahu sunnah ni sesuai dengan amalan Maulid Rasul, sekarang Maulid Rasul ni hari yang ke-22 Rabiul Awal ni, di surau Jumaat Alam Jaya, Ceras. Yang ketiga, insya-Allah tuan-tuan ya, saya kata tadi ya, kita pelan-pelan, mula-mula pelan-pelan kita cuba laksanakan sunnah Nabi Muhammad. Waktu makan apa sunnah. Dan yang ini banyak buku. Beli satu buku. Tuan-tuan kalau nak apa pun ya, ada buku-buku ni. Ini pun ada buku ni. Ni. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Dia banyak cerita sunnah dalam kehidupan. Kemudian buku yang tuan-tuan, buku saya ni, Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Banyak cerita macam mana nak mati mengucap la ilaha illallah, macam mana suami mati mengucap la ilaha illallah, macam mana isteri mati mengucap la ilaha illallah, macam mana anak-anak mati mengucap la ilaha illallah, macam mana mak bapak mati mengucap la ilaha illallah. Semuanya terkandung dalam buku namanya Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Ada di luar, nanti ada sahabat saya di luar sana. Kemudian tuan-tuan puan, insya-Allah ya. Jadi kita ikut sunnah. Carilah buku ni, buku-buku ni, cari sunnah. Macam mana nak ikut sunnah? Tadi macam tadi, daripada bangun pagi apa nak buat? Setelah dengar azan apa nak buat? Quran apa nak buat? Baca Quran macam mana nak buat? Sembahyang berjemaah macam mana nak buat? Hubungan dengan suami macam mana nak buat? Hubungan dengan anak-anak macam mana nak buat? Khidmat nasihat untuk isteri macam mana nak buat? Semuanya ikut sunnah. Daripada pagi sampai ke petang, petang sampai ke malam, malam sampai ke pagi. Kita tak selepas ini semuanya. Cara makan ikut sunnah Nabi, cara minum ikut sunnah Nabi, cara ketandas ikut sunnah Nabi, cara kita bermusafir ikut sunnah Nabi, cara naik kendaraan ikut sunnah Nabi, cara bercermin ikut sunnah Nabi, cara pakai baju ikut sunnah Nabi, cara pakai kasut ikut sunnah Nabi, cara masuk masjid ikut sunnah Nabi, cara duduk dalam majlis ilmu ikut sunnah Nabi. Kita boleh buat. Tapi macam mana nak ikut itu semua? Kena ada ilmu, beli buku, berkawan dengan orang alim, berkawan dengan imam, berkawan dengan Bilal. Jumpa imam, jumpa Bilal, jumpa Umar, jumpa Bilal, jumpa Siak, jumpa orang masjid, jumpa ustaz, jumpa anak-anak muda yang hafiz dan hafizah, jumpa dia, cerita dengan dia, bawa ke rumah, goreng mi sikit-sikit, jamu sikit, minta dia cerita agama sikit, bawa anak dengar, bawa jiran dengar. Kena buat. Yang ketiga, yang keempat, tuan-tuan, hasil daripada apa yang kita dengar ni,
kita nak laksanakan sunnah ini, saya nak sebut ada beberapa perkara asas. Jangan tinggal perkara ni. Yang pertama, jangan tinggal solat. Jangan tinggal solat. Saya ulang lagi, jangan tinggal solat. Kalau tinggal solat, kafir kita. Kalau tinggal solat, tak Islam kita. Kalau tinggal solat, neraka kita. Kalau tinggal solat, tak boleh jawab soalan kubur kita. Kalau tinggal solat, kita akan berada di padang mahsyar nanti. Kita berenang dalam lautan peluh di padang mahsyar. Kalau tak ada salat, Allah tak pandang kita. Kalau tak ada salat, Nabi tak pandang, tak bagi syafaat kepada kita. Kalau tak ada salat, kita dihumbankan ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Salat, salat, salat. Bagi tahu anak, tuan-tuan, ada masanya kita warning anak kita. Man, this is the third time I'm giving you warning. Kalau tak semayang juga, mak mengadu tak semayang, kakak mengadu tak semayang, man boleh pilih lah, nak duduk terus dengan mama dengan ayah, atau nak duduk bersendirian. Tinggalkan mama, tinggalkan ayah. Ayah redha pasal apa tak semayang. Kena tahu betul-betul macam tu, tuan-tuan. Bagi tahu macam tu. Sebab zaman Sayyidina Umar, tuan-tuan, tak semayang ni bunuh. Minta maaf saya sebut ni, dalam hadis yang disebutkan tentang Sayyidina Umar yang tak semayang bunuh. Yang tak semayang, yang tak mengakui kewajipan semayang, yang tak mengaku fardunya semayang, yang tak mengaku syariat fardu semayang, bunuh. Tapi kita tak buat begitulah, buat. Kita sayang anak kita, kita sayang suami kita, kita sayang adik-beradik kita. Sayangan kita tu bukan bunuh. Sayangan kita dalam zaman sekarang ini berbeza dengan zaman Nabi Umar dan Sayyidina Umar. Maka zaman ini ialah zaman kita menggunakan sedikit. Banyak macam ada. Ustaz ada, gunakan ustaz. Budak-budak tahfiz ada, gunakan budak tahfiz. Imam ada, gunakan imam. Masjid ada, gunakan masjid. Surau ada, gunakan surau. Surau Jumaat alam cahaya diguna surau Jumaat ini untuk mengisi kepalanya dengan ilmu. Bila kepalanya sudah terisi dengan ilmu, Allah buka jalan menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kepalanya itu tak tersumbat dengan ilmu, jahil ilmu, jadi dia berjumpa dengan Allah dengan penuh kejahilan itulah. Mendidik anak dengan kejahilan itu, mendidik isteri dengan kejahilan itu. Sunnah tidak diikut atas nama kejahilan itu. Yang kelima, perempuan yang betul sekalian, saya katakan tadi, kita akan bagi tahu anak-anak kita solat. Betul-betul maaf. Tadi yang pertama solat, jangan tinggal solat. Yang kedua, tadi ceraian ni. Yang keempat ada satu, nombor dua. Yang kedua, jangan tinggal Quran. Baca Quran, baca. Tak tahu Quran, berbaca. Tak tahu Quran, berbuka Quran. Jumpa imam dekat sini. Imam, boleh tak datang rumah saya sekejap aja dalam 20 minit. Saya kumpulkan anak saya, kumpulkan adik-beradik saya. Kita nak belajar hari ini Fatihah. Macam mana sebutan Fatihah yang betul? Itu dah cukup. Jangan Fatihah salah, sebab Fatihah ni wajib rukun dibaca dalam solat. Kalau tak betul dibaca, tak sah sembahyang kita. Okey. Kemudian tuan itu apa ni solat, Quran. Yang ketiga sedekah. Saudara, Nabi Muhammad SAW sunnah dalam keluarga. Buat tabung sikit, buat tabung. Tuan-tuan gantung satu tabung dekat rumah, tak kisahlah. Satu hari Jumaat depan, hari Jumaat kita bungon, katakanlah ada RM2.68. Ambil RM2.68, serahkan kepada surau Alam Jaya. RM2.68 itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala nilainya macam 2.680.000 nilai di sisi Allah. Buat, jangan tawar. Sedekah. Sedekah, jangan tak buat sedekah. Tak mampu buat sedekah, tak ada duit buat sedekah juga. Dan jadikan sedekah ni amalan. Kemudian tu yang ketujuh. Yang ketujuh, puan-puan, setelah kita bersedekah dan sebagainya, banyak doa. Saya haraplah Nabi suruh kita doa, Allah suruh kita doa.
Ud'uni astajib lakum. Allah kata, ud'uni astajib lakum. Doaku, doa. Aku kabulkan doa kau. Minta. Allah kata minta. Sa'an, minta kepada aku, kata Allah. Minta kepada aku. Nescaya aku akan luluskan permintaan yang kau minta itu. Aku makbulkan permintaan kau. Jadi tuan-tuan, doa banyaklah. Jangan lupa doa sebut nama suami. Doa sebut nama anak-anak laki-laki dan perempuan. Doa sebut nama mak dan ayah. Doa sebut nama adik, abang dan kakak. Doa sebut nama anak-anak yang pertama, anak sampai anak yang kelima. Doa tuan-tuan, minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah dengan doa itu tuan-tuan. Harap-harap doa tu. Doa ni tuan-tuan, doa inilah induk kepada ibadah. Doa ini adalah hati kepada ibadah. Jangan tinggal satu hari tanpa tuan-tuan berdoa. Pagi berdoa, matahari naik berdoa, matahari sudah redup berdoa, waktu maghrib berdoa, waktu asar berdoa, waktu maghrib berdoa, waktu isyak berdoa. Dan salah satu doa tentang lupa dia. Jangan lupa mak dah mati atau ayah dah mati atau kedua-duanya dah mati. Doakan roh yang telah pergi. Tuan-tuan, wajib doa mak dan ayah sebab hanya yang dapat menolong ibu dan ayah yang sedang diseksa di kubur mereka ialah doa anak-anak yang saleh, doa anak yang saleh. Ini buku ni tuan-tuan. Buku ni khidmati ayah bunda hingga akhir hayat. Dalamnya tuan-tuan menggariskan semua perkara-perkara yang anak-anak mesti lakukan kepada ibu dan ayah masa mereka hidup, dan anak-anak mesti melakukan kepada ibu dan ayah semasa ayah mereka meninggal, ibu dan ayah meninggalkan mereka. Kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, insya-Allah yang akhirnya saya ingin menyebutkan tuan-tuan, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah. Banyak bersyukur kepada Allah. Yang akhir, banyak bersyukur. Allah jadikan kita masih sihat, bersyukur. Kesihatan yang baik, bersyukur. Tak ada penyakit, bersyukur. Ada suami, bersyukur. Ada isteri, bersyukur. Ada anak, bersyukur. Ada pendapatan sedikit, bersyukur. Bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi maknanya tuan-tuan, syukur adalah salah satu daripada ciri-ciri yang dipanggilkan sebagai akhlak-akhlak mahmudah. Yang tidak syukur, yang kufur, dipanggil akhlak-akhlak yang mazmumah. Tambah akhlak-akhlak mahmudah, kurangkan akhlak-akhlak, buangkan akhlak-akhlak mazmumah daripada kehidupan kita dalam rumah tangga kita. Inilah caranya, antaranya kita menghidupkan sunnah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Saya rasa cukup setakat itu tuan-tuan. Hanya ni tadi tuan-tuan, yang buku ni sebahagian daripadanya, kutipan buku ni saya masukkan ke dalam tabung Anjung Husnul Khatimah. Ini tuan-tuan dapat ni, ini Anjung Husnul Khatimah. Hari ni namanya sumbangan wakaf tunai untuk kompleks Anjung Husnul Khatimah. Anjung Husnul Khatimah, tuan-tuan pergi kepada ini. Tuan-tuan apa ni? Tuan-tuan scan ni, tuan-tuan akan dapat cerita mengenai Anjung Husnul Khatimah. Apa dia Anjung Husnul Khatimah? Kat sini tuan-tuan scan lagi kat sini sebelah ni yang merah ni scan untuk tuan-tuan menderma lah, insya-Allah. Sumbangan namanya sumbangan wakaf tunai untuk Anjung Husnul Khatimah. Dan tuan-tuan, kita duduk sekarang ni majlis ini, kita nak majlis ini dirakam oleh malaikat, dan ini mercu tanda nanti ditunduk daripada Allah sempena dengan kuliah yang dijalankan pada hari Sabtu hari ini, pada hari Ahad hari ini, insya-Allah kita nak jadikan mercu tandanya akan disebut di depan Allah di akhirat nanti, dengan tuan-tuan memasukkan sedikit agaknya sumbangan untuk membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Sebuah kompleks terletak di Bentung, Pahang Darul Makmur, di tanah 7 ekar yang diwakaf. Prosesnya adalah proses wakaf, semuanya wakaf. Pembinaannya wakaf, rumahnya wakaf, tuan-tuan, semuanya wakaf, masjidnya wakaf, tanahnya wakaf, seluruhnya kita wakafkan dan akan siap 2 tahun daripada sekarang. Fasa pertamanya akan siap. Di sinilah tempatnya tuan-tuan orang cerdas boleh datang. Seminggu boleh, sebulan boleh, setahun boleh, 10 tahun boleh, tinggal di sini dan mati di sini pun boleh. Apa tajuk dia kursusnya? Kursusnya tentang apa? Mati mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sinilah kursus untuk mati mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dapatkan itu tuan Kemudian okey, siapa-siapa tuan-tuan dan puan, sebagai kita nak menambah dana untuk memajukan Anjung Husnul Khatimah ni,
Jadi kita buat ni tuan-tuan ni, Sabha Physio Rehab Center. Kita buat ni. Siapa yang ada sakit lutut, siapa yang sakit lutut, siapa yang ada slip disc, siapa yang sakit sendi, siapa yang sakit migraine, siapa yang sakit saraf, siapa yang sakit sendi-sendi kaki, sendi pinggang, sendi kepala, sendi otot-otot, leher dan sebagainya. Tuan-tuan hubungi sini. Hubungi tempat ini, ada nombor telefonnya tuan-tuan. Kita ada 3 orang pakar fisioterapi yang boleh merawat tuan-tuan. Ada anak, ada mak, ada ayah yang tak boleh berjalan, ada mak dan ayah yang pinggang ni tak boleh bangun pun tak boleh, sembahyang kerusi pun tak boleh, sembahyang duduk pun tak boleh. Tuan-tuan boleh hantar kemari tuan-tuan. Call untuk mendapatkan khidmat daripada 3 orang pakar di sini ya. Namanya Sabha Physio Rehab Center. Tempatnya tuan-tuan di PV 128 Setapak. Betul-betul sebelahnya adalah bangunan Columbia Hospital. Sebelah Columbia Hospital di Setapak. Okey tuan-tuan, apa yang lainnya tuan-tuan dapatkan ni. Dapatkan kad saya ni. Di bawah kad, di belakang kad saya ni ada 6 media sosial. Saya ada Telegram, saya ada Instagram, saya ada TikTok, saya ada Facebook, saya ada berbagai-bagai, ada 6. Jadi saya dakwah tuan-tuan, dakwah dengan online. This is online dakwah. Hari-hari ada benda baru, ada kuliah baru, ada syaran baru. Tuan-tuan screenshot ni, tuan-tuan ambil gambar ni, sebar seluas-luasnya kepada adik, abang, kakak, anak, saudara mara, teman-teman, sahabat-sahabat, supaya mereka dapat mengikuti program-program dakwah online Dr. Hasan Ali percuma. Tak perlu bayar 1 sen pun tuan-tuan. Buka pagi boleh nampak, buka petang boleh nampak, buka malam boleh nampak, sebelum tidur boleh nampak, untuk kita menimba ilmu yang lebih mengenai Islam, insya-Allah. Ni dapatkan tuan, dapatkan. Itu kawan saya. Tolong edarkan. Itu kawan saya tu, Encik Muhammad tuan, itu kawan saya. Tolong edarkan tuan, tolong edarkan. Edarkan kepada siapa-siapa. Inilah tuan, salah satu dari 3 kata tuan. Sunnah Nabi Muhammad, sedekah. Saya rasa surau ini pun banyak buat kutipan-kutipan tuan-tuan. InsyaAllah kita bantu surau, kita bantu di mana-mana orang atas nama sedekah. Kita nak hidupkan bangunan Islam, institusi Islam, termasuklah apa yang kita nak buat ni, Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan dapatkan insya-Allah. Dekat luar nanti, tuan-tuan pergi jumpa Encik Muhammad di luar untuk dapatkan kad saya. Tuan-tuan sebarkan kad ini. Sebarkan kad ini kepada anak, adik, abang dan kakak supaya seluas-luasnya disebarkan insya-Allah. Cukup setakat itu tuan-tuan dan puan. Kita akhiri dengan doa sikit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kehadiran kami dalam majlis ini, wahai Allah, Engkau terimalah kami sebagai ahli syurga, wahai Allah. Suami kami sebagai ahli syurga, isteri kami sebagai ahli syurga, anak laki-laki kami sebagai ahli syurga, anak perempuan kami sebagai ahli syurga, ibu ayah kami sebagai ahli syurga, mertua kami sebagai ahli syurga, menantu-menantu kami sebagai ahli syurga, jiran tetangga dan sahabat kami sebagai ahli syurga. Ya Allah, ya Tuhan kami, ini adalah majlis ilmu, wahai Allah. Masukkan dalam kepala kami, turunkan kepada jantung hati kami majlis ini, wahai Allah. Ilmu ini, wahai Allah. Kami perlukan ilmu untuk mati dalam husnul khatimah. Kami perlukan ilmu untuk mati betul-betul Engkau dalam keadaan Engkau sayang kepada kami dan kami sayang kepada Engkau. Kami memerlukan ilmu untuk kami dapat menjawab soalan-soalan kubur nanti, wahai Allah. Kami memerlukan ilmu bila kami letakkan di padang mahsyar nanti, wahai Allah. Kami memerlukan ilmu untuk terbukanya pintu syurga buat kami, buat suami kami, buat isteri kami, buat anak-anak kami, wahai Allah. Ketiga, wahai Allah, Engkau sayangilah kami, wahai Allah. Kami sayangkan Engkau, wahai Allah. Kami sayangkan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kami bersama dengan suami dan isteri itu sayang, bersama anak-anak kami, bersama menantu kami, wahai Allah, seluruh rumah tangga kami. Kami sayang Engkau, wahai Allah. Kami sayangkan Nabi Muhammad SAW. Terimalah kasih sayang kami, wahai Allah. Terimalah kasih sayang kami kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Tuhan kami, nanti di akhirat temukan kami dengan Nabi Muhammad, wahai Allah. Temukan kami dengan Nabi Muhammad, wahai Allah. Kami nak dapatkan syafaat daripada baginda, wahai Allah. Kami nak dapatkan syafaat daripada baginda, wahai Allah.
Jangan kau nafikan kami bertemu Nabi Muhammad. Jangan kau menidakkan kami untuk bertemu Nabi Muhammad. Yang kau tidak menidakkan syafaat untuk diturunkan kepada kami, wahai Allah. Jangan kau matikan kami tanpa syafaat. Jangan kau letakkan kami di padang mahsyar tanpa syafaat. Jangan kau humbankan kami ke neraka kerana kami tidak menerima syafaat, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau majlis ini dapat memberikan sedikit ruang kepada ibu ayah kami yang berada di kuburan masing-masing, yang ada di kubur masing-masing, wahai Allah, inilah doa Engkau sampaikan pahalanya kepada mereka, wahai Allah. Kalau doa sebelum ini tidak diangkat sampai ke langit, doa inilah, wahai Allah, letakkan doa ini ke dalam kubur-kubur, dalam liang-liang kepada ibu dan ayah kami, wahai Allah, agar doa ini dapat mengurangkan seksa kubur terhadap ibu dan ayah kami yang sangat kami sayang, kasih dan cinta kepada mereka, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah taubat kami. Kalau majlis ini majlis taubat, wahai Allah, kami banyak dosa, wahai Allah. 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 Kami tak boleh mati bertemu dengan Kau membawa dosa-dosa kami, wahai Allah. Kami tak boleh dimatikan, dimasukkan ke dalam kubur dengan dosa-dosa ini, wahai Allah. Kami tidak boleh dibangunkan nanti selepas kiamat, letakkan kami di padang mahsyar dengan dosa-dosa ini. Kami tidak boleh dihisab, tak mizan dengan dosa-dosa ini. Kami tidak boleh meniti tiang sirat atas dosa-dosa ini, wahai Allah. Ampunkanlah kami, wahai Allah. Ampunkan dosa isteri kami dan suami kami yang tercinta dan tersayang. Ampunkan dosa anak laki-laki, anak perempuan kami. Ampunkan dosa ibu ayah kami, abang adik kakak dan kakak dan adik kami. Ampunkan seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, wahai Allah, kami bertemu di rumah Engkau ini, wahai Allah. Engkau seluruhlah nama-nama teman-teman kami yang tinggal di kawasan ini, agar mereka memakmurkan datang ke surau ini, wahai Allah. Ringankan kaki mereka datang ke surau ini. Suami kami akan datang ke surau ini, wahai Allah. Anak laki-laki kami, anak perempuan kami dengan ditemani oleh mahramnya akan datang ke surau Engkau ini, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, permudahkan kami melangkah ke rumah Engkau. Ini rumah Engkau, surau Alam Jaya di rumah Engkau, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau izinkan kami datang bertemu lagi, wahai Allah, dalam majlis ilmu yang lebih baik daripada ini. Izinkan kami, panjangkan umur kami, beri kesihatan yang baik kepada kami, untuk duduk dan menikmati sajian ilmu yang diberikan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Tuan-tuan, kawan-kawan saya yang berforum dalam forum Perdana Ehwal Islam, Harun Din dah meninggal, Hasan Din dah meninggal, Ismail Kamos dah meninggal, Hashim Yahya dah meninggal, Mufti Selangor dulu, Datuk Ishak Baro pun sudah meninggal. Yang hidup tinggal Hasan Ali. Kalau tuan-tuan dengar, Hasan Ali pun dipanggil oleh Allah, bertemu dengan Allah. Hadiahkanlah sebutir Fatihah buatnya. Mudah-mudahan dia akan damai di alam barzah nanti, wahai Allah. Baik tuan-tuan, insya-Allah Allah memberikan kekuatan. Jumpa lagi nanti. Doakan saya doakan tuan-tuan perempuan, doakan kesejahteraan saya doakan kesejahteraan tuan perempuan bersama suami tersayang, bersama isteri tercinta, bersama anak-anak dan bersama seluruh ahli keluarga, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.